Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Adra Sidipo Vlogger. So, hari ini aku ada tetamu, iaitu kawan macam adik sendiri juga. Kenalkan. Assalamualaikum semua. Nama saya Bebe dan umur saya 23 tahun tahun ni. Dan terima kasih pada Abang Andra kerana menjemput saya. Ya. Agaknya malam ni ada berapa cerita kan? Bebe ada 3 cerita. Ada 3 cerita. Yang merasakan Bebe memang rasalah benda tu. Sebenarnya dalam pengalaman Bebe memang ada dalam bila Bebe keluar dengan kawan-kawan, adalah. Tapi Bebe tak layan. Cuma yang 3 cerita ni yang membuatkan Bebe rasa untuk pengalaman hidup lah. Bebe simpan masih lagi terngiang-ngiang dalam kepala lah. Kadang-kadang suara dia dalam tidur adalah. Okey, abang nak tanya sikit. Maknanya Bebe ni memang boleh ada pernah nampak ke ataupun dengar saja ke, kelibat-kelibat saja ke? Tak pernah nampak kelibat, cuma dia mengganggu Bebe punya jiwa dan tu lah rasa sedih dia. Adalah cerita dia. Sedih Okay. Dan ketakutan dia membaga-baga buat soalan tu. Betul. So, kita akan teruskan dengan cerita yang pertama. Okay, boleh start? Alright. Cerita bermula daripada Bebe rasa dalam 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Bebe tak nak ingat sebab ada berlaku yang Bebe tak ingat. Okay. Dan dari situ sebenarnya daripada munculnya, sebenarnya kami kawan-kawan Bebe lah. Bebe dalam kalangan kawan-kawan ni 6 orang lah. Sebenarnya kami nak berjemput kawan kita orang perempuan ni. Okay. Tak nak mention nama. Tak apa. Lepas tu bagi nama samaran pun boleh ke? Siti. Siti Okay. lah. Kami pergi lah tengok wayang. Lepas tu tiba kawan kami yang perempuan ni yang bernama Siti, dia perwatakan daripada huha-huha. Okay, daripada periang. Lepas tu dia jadi macam something wrong, macam pendiam. Masa pergi ni pergi prep tu tengok wayang semua. Lepas tu akhirnya kami balik, dia langgar bahu Bebe belah kiri. Bila yang kamu sedar yang dia dah berubah? Lepas kena berubat. Akhirnya tak masuk abang waktu yang dekat break tu. Kan kamu kata tadi mula dia normal, lepas tu dia terus berubah jadi macam pendiam. Waktu bila yang kamu sedar tu? Waktu dia sampai break. Oh, dah sampai break? Tapi sebenarnya kisah dia berlaku masa kawan Bebe dia buat bangit. Okey. Akhirnya benda tu dia attack perempuan sebab daripada situ dia nampak benda tu lah. Entiti tu nampak yang perempuan ni yang lemah. So dia masuk dalam badan perempuan macam tu lah. Aku start dia cerita lah. Daripada situ Lepas situ je langgar bawa Bebe masa balik daripada wayang tu. Lepas tu Bebe balik. Kuat dia langgar? Paling kuat. Macam kena tumbuk. Tapi dia langgar je. Dia langgar biasa, maknanya kamu rasa kuat? Okay. Lepas tu balik rumah macam biasa. Kerja esoknya Bebe rasa macam badan Bebe berat. Lepas tu rasa macam ada demam. Bebe ambil MC terus kerja, ambil MC lah. Tak nak kerja lah sebab kerja demam. Apa? Waktu kerja apa? Tu chef. Pandai masak guys? Pandai masak boleh lah. Lepas tu daripada situ balik rumah rehat semua. Lepas tu pada waktu malam tu, masa Bebe tidur, Bebe ada satu mimpi yang ada Encik Pon. Yang masa tu katil Bebe kat sini, cermin Bebe kat sini, Bebe tidur macam ni. Tingkap Bebe kat sini. Tingkap ni lansir dia bukan lansir gelap. Lansir yang putih lah. Dia nampak shadow belakang tingkap. Nampak transparent lah, boleh tembus. Yang tu kan. Boleh tembus. Nampak bayang-bayang. Sebab dalam mimpi Bebe tu, Bebe nampak ada orang tengah terbang lah. Benda tu terbang. Dia pusing, dia tembus masuk dalam bilik Bebe. Lepas tu dia cuba nak kacau Bebe lah. So pada dalam mimpi tu Bebe rasa macam Bebe jaga, tapi rasa macam mimpi, macam ibarat jaga betul ke tak. Tapi Bebe cuba lawan lah.
Dia ibarat bebek baring macam ni, yang dia berdiri betul-betul kat tak sampai badan. Dia berdiri macam ibarat dia macam fly lah. Okay. Dia tegak tu dalam mimpi. Okay. Dapat bayangkan. Tu bebek macam tak nak tengok muka dia. Bebek cuba kuatkan diri bebek cuba baca Al-Fatihah, bebek baca ayat kursi. Lepas tu terus bebek bangun. Tapi masa tu bebek dah demam teruk, bebek memang demam gila macam tu. Lepas tu start bebek call malam tu. Sebab bukan start bebek, kawan bebek call. Apa ni katanya Siti kena rasuk. Kita kena kamu yang mimpi, orang lain yang kena rasuk. Okay. Kawan baby call lah. Baby yang lain-lain 5 orang yang terlibat pada masa tu, yang buat pelangai pun call. Kami pergi ke flat tersebut pada tu malam tu pukul 11 malam lah. Nak settle malam tu juga sebab perempuan tu dah teruk sangat pada waktu malam tu. Yang seramnya waktu sampai sana lah. Okay, ustaz ni dah ada tunggu sampai sana tu dekat rumah perempuan tu ke apa? Masa tu lah. Kat rumah kawan tu. Kita tak ada apa pun. Tak ada apa-apa, jalan macam biasa lah. Adalah kami celanggar tikus dalam perjalanan kami tu. Kawan kata ini apa ni, malapetaka lah. Pelik-pelik lah kan. Mereka punya teori mereka sendiri kan. Waktu tu bebek ni bukannya percaya pasal benda-benda ni. Bebek buat tak layan je. Dia buat relax lah kan. Kita set mental biasa-biasa. Lepas tu bebek ni suka bebek dulu ni suka kalau benda tu datang kau tumbuk ke? Macam tu. Sampai situ kali. Bebek pun ada tercakap kat flat tu macam tu. Mulut bebek pun celupa lah. So ada terlepas kata. So pada malam tu kami naik flat macam biasa je. Tapi ustaz pesan jangan naik lift, naik tangga. Okay, kami naik lah tangga. Takut jadi macam-macam sebab lift kan dia benda apa elektrik takut dia ada gangguan dekat situ. Lepas tu ustaz tu kata benda ni ada 3. Dia terbang dekat sini, 2 terbang kat sini, 1 dah kena dalam badan perempuan tu. Korang punya member lah. So ustaz kata kat situ ustaz berbisik lah. Ustaz kata kau boleh naik tangga macam tu. Aku cakap dekat lah. Kami pun kami naik tangga sampai atas. Kami semua berdoa kepada Siti tu, Siti tersebut. Dalam rumah dia lah. Dia kiranya dalam bilik. Dia ambil je montor-montor. Lepas tu ustaz tu suruh dia bawa keluar kat ruang tamu lah ni. Okay. Lepas tu itu bukan Siti tau. Tak tahu lah kan, bebek tak tahu. Mungkin masa tu mentor bebek pun cakap ni saja je nak perhatian macam tu lah. Bebek masa tu lain kan. Lepas tu Siti tengok mata bebek, tengok betul-betul tengok. Waktu tu dekat dalam rumah dia siapa je ada lagi? Ada mak dia, ada adik dia. Ayah dia tak? Ayah dia dah meninggal. Ayah dah meninggal. Okay, Al-Fatihah guys. Okay. Lepas tu dia tengok mata bebek. Dia tengok mata kawan bebek, tapi dia tengok mata bebek lama. Lepas tu bebek macam baca Al-Fatihah. Lepas tu sebab bebek dapat rasa ketakutan tu. First time rasa ketakutan. Lepas tu ayat cool semua. Lepas tu bebek tengok dia menangis. Dia menangis garau-garau. Lepas tu bebek tak tahan. Bebek duduk kat luar koridor terus. Bebek tak nak masuk. Bebek duduk. Dah rasa pusing lah. Bebek bangun, bebek keluar. Kawan-kawan bebek semua ikut bebek. Lepas tu dalam 1 jam settle. Dah pukul 12. 1 jam settle lah. Okay, ustaz ni kata okay, ustaz nak turun dulu. Boleh? Lepas tu korang pula turun. Tak tahu faham, tapi kita boleh je turun sama-sama macam tu. Tapi ustaz nak tengok kita orang punya mental. Ustaz turun dulu sampai bawah. Lepas tu ustaz kau suruh turun, korang turun. Okay, dekat sini yang jadi seram tu lah, kat tangga. Waktu perjalanan nak turun tu lah yang terjadi something ni. Okay. Pada waktu tu bebek belakang sekali. Azrul bebek Azrul betul lah nama. Yang ni tak nak mention lah. Ini
Abu, Ali. Ya, mana boleh kita mention kita Mana-mana mention. lah. Tapi Azrul ni memang sahabat Bebe lah. Bebe belakang sekali. Waktu tu kami turun pada tingkat nombor 7. Kami tu macam biasa kami borak-borak. Jauh tu, daripada 10 nak ke bawah. Lepas tu sangkut dekat tingkat 7. Okay. Sangkut. Dia sangkut dia bila kawan Bebe turun lagi sekali. Nampak benda, nampak 7 yang sama. Tak tahu. Lepas tu, yang lepas sekali ni, dia tak bagi tahu semua orang. Dia terus lompat, dia lari. Maknanya dah sampai kat tingkat 7, turun lagi masih di tingkat 7. Kira macam dia turun. Turun. Okey, dapat tingkat 7. Dia turun lagi, turun 7. 7 lagi. Dia terus sok, dia lompat, dia lari tu kan. Lompat? Dan tangga lompat? Lompat macam tu. Tinggi tangga macam tu. Kan? Dia lompat. Oh, mana nak cepat turun lah. Dia dah nervous. Okay. Dia dah tak ada. Lepas tu keempat-empat kita orang ni pun ikut dia. Bebe ni ikut lompat sekali. Bebe keadaan demam, keadaan yang fizikal tak berapa. Bebe cuba dah ikut dia kan, macam Naruto lah kan. Semua peminat Naruto ni, Naruto. Lepas tu Bebe tak sangka yang Bebe terlompat lebih sangat. Bebe kena kat dinding tangga tu. Allah. Lepas tu Bebe tertinggal seorang kat tangga tu. So maknanya yang lain dah tinggalkan kamu dah pergi langgar dinding kat depan tu. Kamu terjatuh. Tak pingsan lah. Tak pingsan, cuma terhantuk lah. Cuma rehat kat tepi dinding tu. Ada luka apa-apa? Ada cala sini lah. Kepala pun kena lah. Kepala kena. Aduh mak. Laju tu. Laju sangat. Sebab masa tu memang panik. Tak tahu kawan depan faham. Kami tak tahu yang pasal cerita yang tangga ni macam mana kan. Dia tak cerita. Dia tu lagi tak bagi tahu. Lepas tu yang jadi yang kat situ, Bebe teringat. Tiba-tiba Bebe ingat ada benda tu dah keluar pada malam perempuan. So ada 3 kat situ tengah pusing-pusing dekat flat tu. Yalah, tadi kata seekor dalam badan, seekor lagi tengah merayap dekat dalam kosong flat tu. So dah ada 3 orang rayap. So daripada situ Bebe tersangkut kat tingkat 5. Okay, Bebe pun dapat rasa macam kawan Bebe rasa lah. Daripada situ lah. Dan lepas tu Bebe turun lagi, kira nampak macam tingkat 5. Bebe turun lagi tingkat 5. Lepas tu Bebe macam betul dia mind blowing orang dia pemikiran. Lepas situ dia kan tangga flat tu kan nampak ruang sikit kat luar. Kira ni ada lubang lah. Daripada lampu kuning kat situ, lepas itu lampu kuning, Bebe turun lagi. Bebe turun lagi dalam 3 kali. Gelap, segelap-gelap yang kat luar. Ibarat macam benda tu macam dah tutup pemandangan yang tengah-tengah. Dia macam tak tahu lah. Dia tutup dia punya jiwa batin. Tak tahu macam mana ustaz dia cakap. Dia macam dia dah berjaya mengawal minda kamu pun. Masa tu lah. Dan masa tu Bebe dengar perempuan menangis dalam Bebe punya pemikiran. Bebe minta maaf. Dia macam-macam lah masa tu. Dengar perempuan menangis sambil minta maaf. Dia kata tolong. Lepas tu Bebe berdoa minta Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikan aku kekuatan untuk melawan syaitan-syaitan yang berdusta ke atas kamu. Berikan aku kekuatan, berikan aku kekuatan. Lepas tu Bebe ingat pesan Atuk Bebe. Atuk Bebe kata kita punya keturunan, Atuk Bebe kata lah, keturunan kita ni keturunan pahlawan. Okay. Bebe ingat tu, Bebe teringat yang tu. Lepas tu top jadi satu benda kat atas diri Bebe. Kiranya benda tu macam melindungi Bebe. Kiranya Bebe macam Bebe, jiwa Bebe tu dalam badan Bebe, dia duduk kat belakang. Kiranya ada sesuatu yang cuba bawa Bebe ke bawah balik. Kiranya Bebe tersorok kat belakang. Bebe berpulut tubuh. Bebe nampak yang Bebe ni macam
kenapa ni? Ni siapa ni? Bebe nampak kaki bebe jalan. Macam tu. Kira macam dalam macam pemandangan tu dikaburkan. Lepas tu dia kamu nampak diri kamu sendiri. Bukan diri bebe, dia bebe nampak yang tangan bebe masuk poket. Kira macam ni pandangan macam ni lah. Kira bebe memang sumpah, bebe memang tak gerakkan badan bebe sekali pun. Bebe ibarat macam bebe duduk bersujud je macam tu dekat atas lantai. Sebab dia dah takut sangat macam tu. Sebab bebe dah confused. Bebe dah tak boleh turun dah. 3 kali bebe turun tu. Lepas tu dengan terhantuk yang demamnya. Kiranya benda tu macam mental lah. Dah demam kan. Dia kalau dah sakit, benda tu memang akan mudah untuk mengganggu kita punya minda, cara kita pemikiran kita. Paling suka lah. Betul. Lepas tu yang peliknya, bebe okay, kan bebe tak cerita pasal kawan bebe lagi lepak kan. Mana dia pergi? Bebe yang first turun. Ilah ya Allah, mana ni daripada tadi kamu seorang je. Allah Akbar. Masa tu pakai benda, bukan benda tau, dia macam satu semangat pahlawan. Tak tahu lah, Ustaz ada bongkar kan pasal kamu ni ada darah keturunan yang tak tahulah. Bebe tak nak cerita kan. Ustaz sendiri bagi tahu bebe ni macam ada something, tak tahulah, yang memang emergency lah masa tu. Memang bebe syukur pada Allah Ta'ala lah. Pada masa tu bebe diri jalan-jalan dekat ruang parking tu. Bebe pandang kawan bebe semua turun, kawan-kawan kabut. Tu tengok mereka ke belakang. Ini bebe kan. Dia tengok atas. Ini macam tak percaya. Macam dia turun kan. Mereka cakap antara 4 orang. Maknanya waktu tu kamu ada kat atas lah. Waktu tu dia orang nampak kamu ada kat atas. Padahal kamu dah turun lah. Kamu struggle seorang-seorang tadi tu. Damn. Lepas tu dia orang cakap apa? Lepas tu mereka datang dekat dengan bebe. Mereka ingat bebe macam kena something. Padahal masa lama sikit bebe sedar di bebe. Sebab semangat tu mungkin dah hilang lah. Dia tarik balik lah masuk dalam. Ustaz tu kata masuk dalam kalbu balik lah. Dia masuk dalam benih dia balik. So bebe macam jadi diri bebe balik. Bebe kira macam bebe dah sihat balik. Dia macam makin elok. Dekat bebe tak sakit. Tubuh bebe macam elok. Automatik. Bila kawan bebe dekat pujuk-pujuk bebe. Lepas tu Ustaz pun tepuk bebe. Sebab Ustaz tu dia punya mata dia macam belajar ilmu apa? Batin. Bukan, belajar apa nama dah lupa. Bangkit. Adalah perubatan Islam ni. Mata dia boleh nampak yang bebe ni macam ada aura yang tak tahu lah. 3 ekor tu macam tengok daripada atas dia tak berani. Dia tak berani kacau. Lepas tu benda tu ada lagi stay kat situ 3 orang. Sebab sebenarnya cerita tu terbongkar lah. Sebab lepas esokkan harinya Ustaz Zul bagi tahu yang kat flat tu pernah ada berlaku pembunuhan. Isteri mati kerana apa, adalah orang cerita. Okey. Lagi 2 orang. Isteri ni distress pasal suaminya kahwin lain. Lagi 2 ni adik-beradik kena rogol mati dengan bangga-bangga. Macam tu lah. Dengan orang macam tu lah. So yang kawan yang Siti dekat atas tadi tu, dia histeria, dia meracau ke? Dia meracau. Sebabkan perbuatan kami lah. Dengan kata bebe, mulut terlupa. Dengan kawan bebe perangai tak senonoh. Semua isap rokok pom-pom-pom macam tu. Macam tu lah. Bebe tak isap rokok, tapi mulut bebe tu yang tak boleh. Waktu tu lah. So kalau sebab tadi kamu kata kamu pergi ke Perik, dekat Perik tu yang kamu dah apa tu, mulut dah banyak terlepas kata dekat Perik kan? Dekat ni, kat flat. Dekat flat, ya. Mula-mula, sebelum nak pergi lah. Sebelum pergi je okey. Tapi perempuan tu tiba-tiba langgar bau bebe. Ibarat macam kena tombok lah. Bayang langgar bau ke?
Tak ada lebam ke apa? Tak ada lebam. Balik tu esok hari kerja, demam, balik tu tidur ni. Lepas kena langgar tu. Kena langgar. Kemungkinan aku rasa kemungkinan yang pada waktu tu yang melanggar BB tu adalah bukan kawan dia yang Siti tu. Kemungkinan itu adalah entiti tersebut. Dia nak bagi hint dekat BB secara pakai bahu dia. So dia macam transfer sikit sakit pam macam tu. Dan BB pun mengalami mimpi yang mana ada satu makhluk dekat atas badan kamu kan. Ibarat macam kena tindih macam tu lah. Ibarat kena tindih. Tak tahu. Dan dia pun sakit. Keesokannya terjadilah benda ni dekat flat yang sama. Betul tu. Ipoh Ipoh. Flat mana tak boleh bagi tahu. Tak boleh bagi tahu. Tak boleh nak mention. Takut nanti penduduk dekat situ yang dengar daripada video ni ada alami gangguan ke apa kan. Takut, risau keluar benda tu tak ada dapat commission dia. Okey, itu dah settle untuk cerita yang pertama. Tamat cerita tu. Okey. Dia dapat satu pengajaran lah. Satu pengajaran. Itu pada tahun 3 tahun lepas 3 tahun lepas 2000 ni 2019 2018. 3 tahun lepas 2018. Okey. Aku pun dah ada kat sini dah waktu tu. Okey, kita sambung cerita yang nombor 2. Masih berada di Ipoh ke? Masih berada di Ipoh. So, tiga-tiga cerita ni memang ada dekat Ipoh jugalah. Bukan. Yang kedua ni berada dekat Taiping. Masa tu BB exam nyanyi dengan cikgu BB. Buat kali pertama. Kali pertama. Cikgu BB ni, dia ni dah kahwin, tapi isteri dia meninggal kerana masa nak melahirkan anak dia. Kiranya cikgu BB ni pemuzik, dia sifat pemuzik ni dia berjiwa kan. So sampai masa dia dengan isteri dia buat bilik untuk anak dia. Masa tu, sekarang ni bilik anak dia kosong dan BB duduk dalam bilik anak dia, tapi tak ada apa pun. Cuma BB bila sampai kat rumah dia, BB dia kata masuk bilik ni lah, tidur. Lepas tu dia gurau-gurau lah. Kalau dengar suara anak saya, dia cakap dia tu? saja ya usik Tapi cerita dia sedih. Tak, tapi anak dia waktu tu? Waktu tu tak ada lah. Meninggal Sama masa lahir. Meninggal waktu lahir. Keguguran. Okey. Selamat dapat ahli syurga. Okey. Lepas tu? Dan lepas tu tak ada rasa seram kot. Waktu pagi tu kami buatlah exam nyanyi. Tak semestinya seram. Dia boleh berkait juga dengan misteri. Misteri pun boleh, seram pun boleh. Kita tak berfokus pada satu, takkan seram nak semua seram kan. Sebab misteri tu pun ada sangkut paut juga dengan seram. Sebab benda tu mungkin ada connection antara misteri dengan seram. Okey, teruskan. So masa exam nyanyi tu, dalam bilik recording lah, pada waktu pagi tu, first time exam dan latihan, BB memang kena marah dengan cikgu BB. Kau kena marah. Sebabkan nyanyian BB tu macam biasalah, bila permulaan mesti nak rush, nak tetap tertib, kena berdisiplin. Dia nak push. Sikap ni kena buang. Nak push je lah. Sebab BB ni nyanyi ada sengau lah, ada kepit lah. Dia nak BB jadi penyanyi yang serba boleh pada masa tu. Sekarang ni Alhamdulillah lah. So daripada situ, masa tu BB tak puas hati. Malam tu BB tidur dalam bilik anak dia lah. BB tidur dalam anak dia. BB tak puas hati. Kat rumah dia lah yang ada studio bilik recording tu. BB pergi masuk bilik recording tersebut. BB latih diri BB untuk menyanyi lagi pada jam pukul 1 malam. Dekat dalam bilik anak dia tu? Bukan, dalam bilik recording. Bilik recording. Lepas tu terjadi yang satu benda yang berlaku kat BB kat dalam bilik tu.
Bilik tu gelap. Lepas tu baby buka lampu, buka aircon, buka kipas kecil dekat depan baby tu, ada mic, ada kipas ya. Okay, baby pasang lah Smule, aplikasi Smule ni kalau korang tahu lah kan. Baby nyanyi, tu baby cocok headphone semua dengar pakai lah, nyanyi kan. Lepas tu baby nyanyi lagu Senandung Semalam. Lagu Senandung Semalam ni kalau kita Lagu Ramli? Lagu Jamal. Senandung Semalam. Okay. Kalau kita dengar lirik Senandung Semalam ni abang kan bahagian chorus tu kan, kini tinggal kenangan belaka di taburan bunga pusaramu kan. Okay. Pusaramu apa tahu maksud dia kan. Okay, lepas situ lagu ni favourite isteri dia. Isteri cikgu dia lah. Dia lagu favourite bapak baby lah kan juga. Exam lagu tu baby tak sempat sampai lagu tu masa high pitch dia, masa chorus tu. Lepas tu baby test ada bunyi lain kat belakang. Bunyi macam tolakkan pintu, bunyi macam ketukan drum kat dia punya bongo, tung 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 tung. Bongo. Lepas tu baby buka lah. Siapa ni? Apa ni? Aku tegur. Tak ada lah. Macam masa tu cakap dari hati lah. Benda ni. Macam tu. Macam lipas pun. Lipas ketuk bongo. Lepas tu pakai lagi. Pakai nyanyi bebek lagi. Sampai pukul 2.30 nak ke pukul 3 tu bunyi piano. Ting-ting. Bebek waktu tempat ni tau. Lepas tu Takkan lipas lagi kan. lepas tu bebek buka. Bebe nak confirm dengan Bebe punya pendapat. Masa tu Bebe check dekat belakang keyboard piano tu, tak cucuk switch pun. Allah. Macam mana dia boleh buat bunyi macam tu? Lepas tu Bebe macam dalam lagu yang kamu dengar dekat Smule tu memang tak ada piano. tak ada. Ada. Ada bunyi. Ada tapi bukan switch tak ada. Switch tak cucuk. tak maksud abang dekat lagu yang kamu dengar dalam Smule tu ada bunyi piano tak? Ada. Bunyi daripada original lagu tu sendiri. Mungkin bunyi dalam lagu tu? Tak, lain lah. Masa tu Bebe pakai headphone, Bebe buka sebelah. I see. Bebe dengar Bebe vokal. Memang pelak tu tak cucuk langsung. Memang tak cucuk masa tu. So daripada situ tu gangguan, mungkin dia suruh tidur awal kot. Kan tak tahu lah. Sebab Itu mana yang kamu kata ada rasa sedih tu? rasa sedih. Sedih dia bila Bebe keluar, bila Bebe tidur dalam bilik anak dia. Bebe mimpi yang Bebe macam Bebe ni cikgu. Masa tu lah dalam mimpi dia lah, Bebe cikgu dan Bebe tengok jenazah isteri Bebe sendiri. Isteri Bebe sendiri. Kira Bebe ni cikgu lah. Bebe macam masa tu mimpi tu macam pelik lah. Kenapa Bebe dapat mimpi macam tu? Lepas tu mimpi tu sekejap je. Lepas jenazah Bebe nangis. Lepas tu Bebe bangun, Bebe nangis. Bebe nangis memang penuh kan. Maknanya menangis yang dalam mimpi tu terbawa-bawa di reality. Betul. Lepas tu, lepas habis exam tu, besok hari Bebe nyanyi dapat lah. Nyanyi dengan elok lah. Lepas tu, Bebe tu pun cerita yang Bebe ada nampak entity. 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 Okay, betul? Entity dekat mana? Dalam bilik tu juga? Macam mana nak cerita sebenarnya? Kan masa rekod, ni bilik recording kat sini Bebe nyanyi kan. Masa tu malam, Bebe duduk situ 2 hari. Malam esok hari tu, cikgu Bebe dia kata dia nak pergi berak. Okay, malam tu nak pergi buang air. Bebe tunggu dalam bilik recording tu. Cikgu Bebe mah kunci bilik recording tu, tak nak Bebe keluar sebab masa tu denda lah. Bilik tu panas. Masa tu bilik recording tu tingkat dia gelap macam ni tu. Ya. Memang tak nampak cikgu Bebe.
Hanya orang luar yang boleh nampak lah. Ada orang luar je boleh nampak. Dan pada masa tu, masa Bebe tengah nyanyi, dia on lagu. So Bebe nyanyi. Okay, dia biasa cikgu Bebe lah tu kan, mic dia pasang. Bebe nyanyi. Habis lagu, lampu buka sendiri daripada Arah dalam. Tak ada orang. So switch tu kalau nak tekan dalam bilik tu ataupun Dalam bilik tu pun boleh, kat luar pun boleh. Okey. Lepas tu Bebe pergi dekat buncur kat dinding tepi ni, kira Bebe dekat sini. Bebe kat sini lah. Bebe pergi tutup lampu. Bebe nampak ada seorang tu muka wanita kat tepi hujung sini. Bebe pergi lari. Dia lari. Lepas tu Bebe macam terpaku kat situ kan. Dia lari. Benda tu. Dia macam pandang Bebe. Hebat. Kamu nampak wajah dia? Nampak. Muka dia macam seorang budak lah. Oh. Mata dia hitam. Lepas tu dia senyum. Lepas tu Bebe macam Budak dalam tinggi mana? tinggi rendah. Kiranya contoh macam Bebe dia tinggi macam ni lah. Macam tu lah. Tapi badan dia warna hitam. Badan dia putih. Badan putih lah. Wish. Badan putih, mata penuh hitam. Oh. Dia senyum kat Bebe. Lepas tu dia lari. Bebe tak pernah nak baca apa pun. Bebe Kaku lah. Lepas tu Bebe pergi berdiri balik dekat position Bebe. Bebe pakai headphone tiba-tiba. Bebe diri macam tak tahu apa. Macam Bebe fikir, apa aku tengok tadi kan. Apa aku nak buat sekarang? Bebe macam nak nangis sebab Bebe dah habiskan lagu exam tu. Bebe dah nyanyi kira padu lah pada waktu tu. Tu cikgu Bebe masuk dengan muka bengang kan. Lepas tu dia tekan butang on. Okay, kita akan mula kan. Bebe terkejut lah dalam bilik tu. Bebe macam Mana tadi kamu recording dengan siapa? Aduh, ada pula yang mendahului kan. Lepas tu kita cerita kedua kan. Cerita kedua Bebe lah. Ni apa dah habis ke? Nak masuk yang ketiga ke apa ni? Ni dah masuk yang ketiga. Sekejap. Lampu ni dah macam dah malap sangat lah. Nak minta kena cas kot. Kita pakai lampu yang agak menyerlah sikit Okey. Sekarang kita sambung yang cerita yang nombor 3. Okey, mulakan. Cerita yang ketiga ni Bebe rasa yang Bebe membawa benda daripada rumah cikgu Bebe ke rumah Bebe. So ni kesinambungan je lah. Okey. Dia dapat rasa connection yang kat rumah Bebe tu ada sesuatu kotoran. Kotoran itu iaitu macam perbuatan lumrah hidup lelaki ni, macam beronani lah. Okey. Bebe tak tahulah sesiapa yang buat kat dinding. Benda-benda kotor yang tidak dicuci lah. Tapi Bebe tak sedar. Sebelum ni pun Bebe ada bawa kawan-kawan Bebe lepak kat rumah ada. Tapi Bebe tak nak siapa pun tak nak kata siapa yang buat lah. Maknanya kawan tu pernah tidur dekat rumah lah. Okey. Lepas tu pada waktu malam tu Bebe ada exam nyanyi lagi, tapi Bebe kena training exam lagu. So Bebe kena belajar nyanyi Bebe sendirilah. Dalam bilik Bebe sendiri. Masa tu Bebe seorang. Mak Bebe outstation ke dekat KL macam mana. Masa tu lah. Lepas tu tinggal Bebe dan kakak Bebe. Masa tu kakak Bebe tak kahwin lagi. Lepas tu Bebe nyanyi lagu. Lepas tu kat tingkat Bebe ada ketukan tak. Bilik atas ke bawah? Bilik atas. So tingkap tu tak ada siapa, memang tak ada siapa. Bebe macam maknanya selepas tingkap tu memang terus luar rumah apa? Luar rumah yang lorong tepi tu kan? Oh, tingkat tepi tu, tingkat selat tu. Rumah dia jenis yang apa? Dia rumah end-lot. Rumah end-lot. So atas tu bilik dia ada tingkap. So dia dengar ada ketukan dekat tingkap tu kan? Tingkap tu. Okey. Tapi time tu Bebe berfikiran positif lah. Mungkin angin kot,
ataupun Angin. aircon tiup. Aircon boleh pasang kan. Lepas tu kiranya baby menyanyi kat sini, lepas tu tingkap kat situ tau. Baby seolah-olah nampak macam ada benda yang macam ni, dia gerak slow. Lepas tu baby macam nyanyi, baby stop. Baby nampak macam rasa yang something wrong. Memang wrong lah, memang wrong gila, memang tak boleh lah. Kenapa ni kan? Apa benda Lepas tu ni? baby cubalah positif. Tak kira macam mana kena positif, sebab aku nak exam ni esok ni. Ya. Baby nyanyi lah. Kalau tak kena marah kau dengan cikgu dah, cikgu garang. Baby nyanyi lah. Nyanyi. Ada tingkap baby ni. Kiranya bilik baby ada tingkap. Tingkap tu tak ada, kiranya macam mana nak cerita. Dia renovate rumah tu. Sebenarnya tak ada ruang kat atas tu. Sebenarnya mereka tambah je simen kat atas. Kiranya mereka tinggal ke tingkap yang macam tutup. Macam mana nak cerita? Tingkap tu. Tingkap tu tingkap apa? Tingkap tu jenis yang tingkap keping. Okey, itu. Mereka tinggal di situ. Maknanya Dalam tak bilik. So, bilik tu ada dua lah. Ni tingkap tu, ni bilik adik Ebe, ni bilik Ebe. Yang ada Bebe ada rakam, bukan rakam, Bebe ada buat teater WhatsApp tu yang Bebe jadi kata pismate tu. Itu bilik Ebe lah. Lepas tu ada tingkap sini, tingkap yang sekeping tu. Masa tu Bebe nyanyi, tingkap tu sendiri pecah satu. Lepas tu Bebe buka headphone Bebe gantung terus Bebe punya headphone tu. Bebe tinggal headphone Bebe jalan lah. Bebe jalan, lepas tu kat ruang ceiling Bebe ada lubang tau. Lubang ni air keluar kat situ sebabkan apa ni, ada kebocoran kat bumbung. So dia berlubang. Bebe nampak macam seolah ada jari manusia yang tengah nak dia belai-belai kat situ. Lepas tu dia tarik slow. Lepas tu Bebe macam keluar dari bilik tu terus lah. Bebe pecut terus, tak payah nak kira apa lah. Lepas tu Bebe terus call ustaz Bebe. Ustaz kata esok ustaz datang. Ustaz tu memang duduk Ipoh lah? Ustaz tu memang ustaz sekolah kita orang. Macam tu lah. Dia memang sporting ustaz tu. Lepas tu Bebe panggil dia. Dia kata rumah ni, dalam bilik ni ada kotor. Setan suka duduk situ. Dia tunjuklah kat dinding ni, dekat katil ni, kat buncur katil ni ada kesan kotor onani tu lah, air tu. So dia suka duduk situ. Lepas tu tarik kucing, kena bersihkan. Bebe ada pula kucing. Bebe ada berak kan. Tapi Bebe memang cuci. Tak ada kucing dengan air kencing, kucing Bebe memang cuci. Tapi benda yang Bebe lepas pandang tu je. Ya, benda tu pun cecair tu pun putih, dinding putih. So dia lambat laun memang kita akan terlupa lah. So korang minta-minta lah jauh jangan amalkan perbuatan tu. Sekiranya kalau ya pun nak buat, pakailah tisu. Janganlah buat yang bukan-bukan ya. Jangan tembak dinding, tak elok. Sian dinding tu. Okey, lepas tu? Lepas tu Bebe cuci dia macam biasa. Tak tahu siapa punya, Bebe cuci je. Lepas tu pada waktu malam tu Bebe tidur dalam bilik Bebe tu lah kan. Tapi ustaz Bebe kata jangan tinggalkan bilik ni lah. Dalam sebulan nanti pun ni ada, selepas kamu cuci kamu duduk bilik ni. Lepas tu Bebe duduk bilik tu, Bebe tidur, Bebe dapat satu mimpi yang senang betul dapat mimpi. Arwah pakcik Bebe kata terima kasih. Pakcik Bebe meninggal dunia lah masa tahun lepas kot. Apa pakcik tu arwahnya tu pernah duduk rumah tu juga ke? Pernah datang bagi support Bebe dalam nyanyian. So dah lama meninggal? Dia anggota polis. Masa tu sebelum Covid lagi sebenarnya. Lama lah. Dia dah support Bebe masuk mentor semua tu kan. Lepas tu dia kata dia cakap terima kasih kat Bebe dalam mimpi tu? Ya, dia tahu apa Takkan terima kasih sebab cuci dinding kan? Berbalik pada yang cerita yang pertama tadi,
Abang nak tanya, tak ada ke atuk kamu ke ataupun mak saudara mara ke kamu yang pernah bercerita yang kamu ni macam ada satu peninding dalam diri kamu? Tak ada? Tak ada. Tak ada pernah bagi tahu lah. Mereka tak pernah. Mereka katalah kita orang kita ni memang tak ada benda-benda yang mistik kiranya, Tak ada yang tak ada yang syirik lah. Cuma cakap kita pahlawan, macam tu je. Itu yang nak tahu tu, pahlawan tu. Ikutlah Bibi ada cerita kan. Tapi setengah orang dia selagi boleh dia nak merahsiakan benda ni, setengah orang dia nak kongsi. Sebab kalau yang jenis nak tahu lagi, dia mesti akan tanya dekat ahli keluarga macam mana benda ni betul ke ada peninding dekat dalam setiap ahli keluarga ataupun ini daripada luar. Siapa tahu kan? Kita tak tahu. So nak ataupun tidak, kita kena percaya benda gaib tu wujud. Benda gaib tu wujud. Macam video hack aku yang baru-baru ni, di episod yang pertama, aku tak pernah langsung nampak entiti. Tapi tiba-tiba pada malam tu juga aku accident. Sebelum accident aku nampak benda tu. Tak tahulah. Sekali nampak ada perempuan yang pakai baju kebaya duduk bertinggi dekat atas dahan pokok yang sangatlah besar. Pandang tempat lain, pejam mata, pandang balik, jadi pula cik pun. Kan? Ya Allah. Dan tu tak tahulah. Saya tu pun macam mamai juga lah. Okey, sampai situ je cerita. Tapi biar beritahu, kalau cerita Bebe ni bagi sesiapa individu sahih ke tak sahih ke, itu pengalaman Bebe lah. Untuk Bebe berubah untuk jadi manusia yang bermanfaat, tolong orang sekeliling. Cuma bagi tahu, percaya tak percaya belakang cerita. Tapi pengalaman Bebe. Okey. Janganlah terlalu taksub ataupun janganlah terlalu percaya kepada yang mengalaminya. Dia hanya yang hanya dia yang tahu. So kalau korang nak kata ni satu tipu ke apa ke kan, itu terpulang untuk pendapat diri masing-masing. Hanya dia yang mengalami, hanya aku yang mengalami. Kalau korang ada kisah, korang boleh kongsikan dekat kita orang. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. So lagi satu, aku nak bagi tahu, bolehlah subscribe dekat channel Bebe. Terima kasih. Bebe Ashril Bebe Ashril boleh, nanti ada letak dekat link dekat description, Bebe Ashril channel. So dekat dalam tu ada video-video nyanyi lah. Support kita punya kawan ni untuk video nyanyi. Tapi dulu aku ada buat video nyanyi juga, tapi macam tak apa-apa nak ada sambutan. Kita sambut dia punya video. Arigato. Arigato gozaimasu. Dia memang suka anime. Jadi video sampai situ je. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa di video yang akan datang. Lagi cakap tu je kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan